dalam cerita, ada di setiap peristiwa. Bukan aku tak mencinta, bukan aku membenci, semua kita kan mengeluarkan rasa dalam hati. Menangislah di bahuku, ku selalu ada untukmu selamanya. Ada di hatiku, menangislah di sisiku, ku selalu ada untukmu selamanya. Kita akan bersua hingga akan ke surga. Bukan salahmu, bukan salahku, dosa kita jarakkan kita. Salahmu, bukan salahku, dosa kita jarakkan kita. Menangislah di bahuku, ku di sini ada untukmu. Menangislah di bahuku, ku di sini hanya untuk, di sini hanya untukmu. Ada di hatiku, diri kita, hidup kita selamanya. Dirimu. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikut. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Maksudnya, dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, iaitu pertama bakhil dan kedua akhlak yang buruk. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya.
Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Unit program dan latihan IKIM berperanan menganjurkan program akademik dan latihan untuk masyarakat umum, kerajaan dan pihak swasta. Objektif penganjuran program IKIM adalah berusaha ke arah pengandalian program secara berkualiti melalui pengurusan sumber yang cekap dan memberi perkhidmatan sokongan menguruskan program-program akademik dan latihan IKIM. Selain itu, penerbitan IKIM juga merupakan salah satu unit penting yang berperanan menerbitkan karya yang bermutu tinggi, merangkumi buku dan jurnal. Gabungan genre-genre ini bertujuan menyebarluaskan pengetahuan dan kefahaman Islam kepada khalayak tempatan dan antarabangsa. Malah, IKIM juga menghasilkan penulisan artikel di akhbar-akhbar tempatan yang terpilih seperti Utusan Malaysia, Berita Harian, News Straits Time, laman sesawang seperti BH Online, NST Online, Bernama.com dan Malakat Tribune untuk memberi kefahaman kepada masyarakat dalam memberi ulasan terhadap isu semasa. IKIM 30 tahun memahami Islam, membina peradaban.
Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Jom bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 03-8226-3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, Syafiq dan juga Mona masih lagi bersama anda menemankan menerusi Destinasi IKIM 4 petang hingga jam 7 malam nanti. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Jam kedua bersama anda Destinasi IKIM. InsyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, apa-apa soalan yang akan ditanyakan oleh panel kita insya-Allah sebentar sahaja lagi dalam rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami. Ya, betul. Kita akan dengarkan perkongsian oleh yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Dan kita nak sambung lagi bincang kita ini berkaitan isu-isu kefahaman Islam. Dah di bahagian yang ketiga dah. Jadi kita buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan soalan-soalan ke talian WhatsApp konti yang kita dah aktifkan sekarang. Taliannya 0112900404. Dan untuk para pendengar, menantikan insya-Allah selepas ini rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami. Cari rezeki bawa pulang buat ibu yang tersayang. Oh, bersabarlah. Wajahmu di mana-mana, senyum kasih, mesra kasih. Cinta murni kan bersemi bersama ketulusan budi. Oh, bersemilah. Lama ku cari rahasia kasih, rindu kasih untuk berkasih. Senang-senang duduk di seram
nyanyian zaman. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Keluar pagi balik petang, ada kala sampai malam, cari rezeki bawa pulang buat istri yang tersayang. Oh, bersabarlah, wajahmu di mana-mana, senyum kasih mesra kasih, cinta murni kan bersemi bersama ketulusan budi. Oh, bersemilah. Lama ku cari rahasia kasih, rindu kasih untuk berkasih. Senang-senang duduk di serambi, senandung lagu puisi, zikir zaman, nyanyian zaman. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kembali bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita nak teruskan perkongsian waktu ini membawakan rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah, jam kedua bersama Destinasi IKIM. Kita akan membawa rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami untuk anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan seperti biasa, rancangan Fas'aluna, nama pun Tanyalah Kami. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul Mona. Dan sewaktu ini juga kita nak ajak anda untuk sama-sama boleh terus like, komen, share di Facebook dan juga di YouTube untuk kita sama-sama dengarkan lagi perkongsian kita di petang ini menerusi rancangan Fas'aluna. Dan untuk itu Mona, terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun berada bersedia di talian kita. Tak lain tak bukan yang berusaha Dr. Muhammad Farik Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa? Baik-baik. Khair alhamdulillah. Syukur. Ana fi sihatin jayidah. Amin. Alhamdulillah, daiman fi sihah jayidah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Dan Mona, seperti biasa kita nak teruskan lagi perbincangan kita ini menerusi isu-isu kefahaman Islam di bahagian yang ketiga, sebab apa kita dapat juga soalan-soalan yang berlarutan, berterusan juga di alamat email kita kan Mona? Ya, betul. Di fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Betul. Dan kita nak teruskan Doktor untuk soalan kita yang berikutnya yang kita dapat di sini. Terus kita bawakan soalan berkaitan Doktor, mengapa Al-Quran menyebut Allah menggunakan kata ganti lelaki dan kata ganti kami? Doktor, silakan. Okey. Terima kasih Mona dan Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, nikmat, keizinan, inayah dari Allah SWT dapat kita bersama-sama dalam rancangan Fas'aluna lagi Mona dan Syafiq. Dan Alhamdulillah kita juga nak meneruskan fitrah Fas'aluna ni, bertanya dan menjawab. Dan kita terus kepada persoalan-persoalan lah, kerana ini juga merupakan persoalan yang dilontarkan kepada kita. Betul. Antaranya ialah mengapa soalan yang seperti ditanyakan oleh Syafiq tadi, mengapa Al-Quran menyebut Allah itu menggunakan kata ganti lelaki, huwa kan, atau kadang-kadang dikata ganti kami, nahnu. Bukankah huwa itu menunjukkan lelaki kan? Dan seperti misalnya kul huwallahu ahad, katakan bahawa dia itu dalam bahasa Arab dipanggil huwa, dan huwa itu merujuk kepada yang lelaki, yang perempuannya hiya. Tak pula disebut kul hiyallah kan. Dan ayat yang lain kena huwallazi arsala rasulahu bil huda, misalnya dialah yang telah menghantar para rasul dengan petunjuk. Huwallazi la wallahu allazi la ilaha illallah, misalnya dialah Allah yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkannya. Yang macam contoh mungkin nahnu tu macam ada ayat yang mengatakan nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, kami lebih dekat dari mereka, dari kamu semua berbanding urat leher kamu sendiri. Inna nahnu nazzalna zikra, kami menurunkan zikra. Jadi ini banyak disebut dalam Al-Quran. Jadi ada persoalan kenapa digunakan huwa, kenapa tak digunakan hiya, dan persoalannya adakah ada macam jantina kepada Tuhan ini kan.
Dan kalau nahnu tu kenapa nahnu, kenapa kami? Bukankah kami itu gambaran kepada kepelbagaian? Okey. Pertama kita kena ingat Syafiq dan Mona, saya ingat orang Islam tidak ada masalah ni. Kalau orang Islam yang betul-betul belajar akidah dan tauhid yang tepat dan benar, kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itu memang bukan lelaki atau bukan perempuan, kerana Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berbeza dengan segala perkara yang baharu atau perkara yang dicipta seperti manusia. Hanya manusia dan makhluk ini yang punya jantina pada lelaki atau perempuan dan lain-lain lagi. Tetapi Al-Quran ini merupakan kalamullah yang turun dalam bentuk bahasa, dan bahasanya adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu seperti juga bahasa-bahasa yang lain, kadang-kadang tidak boleh lari dari kerangka dia punya grammar dia kan. Dan pembahagian istilah-istilah dalam bahasa Arab itu secara umumnya dibahagikan berdasarkan kepada sama ada dia muzakkar atau muannas. Dia apa, dari segi gender tu sama ada lelaki atau perempuan secara dasarnya. Jadi kalau siapa yang belajar bahasa Arab, dia kena tahulah istilah tu istilah muzakkar ke atau muannas, lelaki ke perempuan, untuk nantinya kita menggunakan grammar ataupun macam perbuatannya biasa lari, kalau lelaki perbuatannya juga selari dan lain-lain lagi. Ini masalah bahasa, masalah linguistik. Tetapi istilah itu sendiri tidak pembahagian istilah itu sama lelaki dan wanita itu sebenarnya tidak berkait dengan hakikat Allah Ta'ala yang Maha Esa itu, kerana itu hanya bersifat majazi sahaja. Penggunaan itu hanya bersifat linguistik, bahasa. Kerana bahasa itu sifatnya begitu, maka dia memang perlu digunakan sama ada lelaki atau wanita. Maka Allah Ta'ala itu termasuk dalam kategori dari segi bahasanya, istilah itu termasuk dalam kategori muzakkar ataupun lelaki, kategori yang inilah yang bukan muannas lah. Jadi itu saja Mona dan Syafiq isunya. Mungkin dalam bahasa Arab juga yang saya faham ada istilah muzakkar muannas ni, lelaki wanita ni pun dia ada yang hakiki, dia ada yang majazi dia panggil. Dia ada yang real, ada yang sebenar, tapi ada juga yang sifatnya sekadar kiasan saja. Yang benar, yang sebenar tu macam ni lah Syafiq dengan Mona kan. Itu mesti pakai huwa. Kalau Syafiq mesti, kalau bahasa Arab saya panggil huwa. Kalau saya panggil hiya nanti Syafiq akan melenting. Dia kata aku bukan perempuan kan, lelaki. Mona pun begitu, mesti guna hiya. Sebab lelakinya Syafiq dan wanitanya Mona itu adalah kelelakian dan kewanitaan yang real, yang hakiki. Muzakkar yang hakiki dan muannas yang hakiki dan tak ada yang keliru kita tak ada yang keliru Mona dan Syafiq dari segi jantina. Okey. Tetapi ada dalam bahasa Arab yang sifatnya muzakkar juga, tapi muzakkar yang majazi, yang hanya kiasan saja. Misalnya al-bab, contohnya al-bab atau pintu. Bukan Ahmad al-bab bab, al-babun bab ini adalah pintu. Tapi pintu ni memang tak ada lelaki dan wanita kan. Tapi disebabkan kaedah bahasanya itu, dia tidak ada misalnya ta marbutah di hujungnya, ta bulat tu tak ada, ta simpul tak ada, maka dia termasuk dalam kategori muzakkar. Tapi dia bukan really, dia bukan hakiki bersifat muzakkar. Begitu juga muannas. Ada muannas yang kalau dia ada ta marbutah di hujungnya, maka dia menjadi muannas dari segi bahasanya, atau macam apa mana, mistaratun ke atau kan apa-apalah yang ada ta marbutah di hujung itu, maka dimasukkan dalam kategori. Okey, Allah Ta'ala, Allah itu sendiri, ada yang kata kenapa tak gunakan hiya untuk Allah kalau macam dia majazi saja. Pun tak boleh juga, kerana perkataan Allah itu dia tidak boleh termasuk, dia bukan muannas yang hakiki, kerana Allah Ta'ala itu tidak ada jantinanya, dan dia juga bukan muannas yang majazi juga, kerana dia tidak ada kriteria
yang boleh menjadikan sesuatu itu muannas secara majazi juga. Secara kiasan pun dia tak termasuk. Jadi kita kena faham itu hanyalah penggunaan bahasa saja. Dari segi wahya. Kemudian ada juga tadi persoalan tentang nahnu. Kenapa dalam bahasa Arab ada perkataan kami kan? Bila merujuk kepada Tuhan, kami. Ini juga merupakan satu kiasan, satu majaz dalam bahasa Arab, bahawasanya nahnu itu bukan sekadar merujuk kepada bilangan yang banyak, tapi nahnu juga ala sabili ta'zim. Ia menunjukkan kemuliaan, ia menunjukkan kebesaran, dia menunjukkan kehebatan. Kalau kita sebut nahnu ini. Jadi sebab itulah Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan bahasa merujuk kepada zat Allah Ta'ala itu kadang-kadang sebagai nahnu, sekadar menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu maha kuasa dan luas kekuasaannya, maka istilah yang merujuk kepada Allah Ta'ala itu istilah nahnu. Tidak ada kena-mengena dengan bilangan. Nahnu di situ bukan makna Allah itu ni ramai, ni kami Tuhan-Tuhan kan. Mungkin dalam tradisi agama lain itu ada, tapi dalam tradisi Islam jelas bahawa akidah kita Allah itu esa, Allah itu satu, maka tidak ada langsung implikasi bilangan bila menggunakan istilah nahnu dalam Al-Quran. Jadi itulah dua huraian berkaitan dengan wa, hiya tadi dan juga nahnu dalam Al-Quran. Syafiq dan Muna. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan untuk soalan ini dan insyaAllah mendapat jawapan yang sepatutnya untuk para pendengar fahami. Kita tak keliru dah sekarang ni insyaAllah. Dan untuk anda, para pendengar dan Doktor, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat.
Rancangannya bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fasaluna ini diisi oleh 2 orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademik IKIM, iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak yang juga ahli panel Jawatan Kuasa Akidah JAKIM dan ahli panel Fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman, bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa relevan dan terkini. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita berada menerusi rancangan Fasaluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama rancangan Fasaluna. Masih bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, masih membincangkan tentang isu-isu kefahaman Islam untuk bahagian ketiga pada waktu ini. Betul, dan doktor, kita nak terus dengan soalan yang berikutnya. Ini berkaitan dengan mazhab pula, doktor. Ada yang bertanya kepada kita, doktor, mengapa perlu mempunyai mazhab yang pelbagai dalam kalangan umat Islam? Tidak bolehkah semua bersatu dalam satu kelompok sahaja, iaitu berdasarkan Quran dan Sunnah? Doktor. Okey, terima kasih Amaran Syafiq. Ini pun soalan popular kan ni. Doktor. Selalu ditanyakan kerana mungkin mereka rasa kecewa dengan perpecahan dan perbalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan mazhab-mazhab ni lah, dan sehingga kadang-kadang menyebabkan banyak pertelingkahan dan perbalahan lah, perdebatan misalnya kan. Okey, yang utama yang kita harus ingat bahawa dia bukan dua-dua tu bukanlah dua benda yang betul-betul bertentangan. Maksudnya yang bermazhab itu tak ikut Quran dan Sunnah, dan yang ikut Quran dan Sunnah itu yang bukan yang bermazhab. Saya ingat itu satu kekeliruan juga Mona dan Syafiq, sebab mazhab itu pun merupakan satu usaha untuk mentafsirkan dan juga menghuraikan apa yang ada dalam sumber utama agama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan jadi dia merupakan cara memahami, tetapi cara memahami itu punya kaedah-kaedah yang sedikit berbeza, maka berlakulah perbezaan dari sudut pentafsiran, dan sebab itulah berlakunya mazhab. Kalau kita nak tanya soalan kenapa lah umat Islam ni tak bersatu, hanya satu kelompok saja, Maulana Syafiq, saya ingat soalan tu soalan yang terlalu ideal lah untuk kita jawab, terlalu ideal. Sebab memang hakikatnya umat Islam ni selepas kewafatan Rasulullah SAW sendiri, kita sudah lihat berlaku perbezaan dari sudut tafsiran agama ini. Jadi memang satu mimpi indah lah kalau kita nak tengok umat Islam ni satu saja dia punya cara berfikir itu, Maulana Syafiq. Tetapi kita tidak boleh merasa sempit dada lah terhadap apa yang berlaku tersebut. Kenapa? Kerana itu kita boleh kata sebahagian daripada fitrah sejarah lah, fitrah sejarah kemanusiaan begitu. Dan dia bukan hanya berlaku dalam konteks agama saja, Maulana Syafiq. Kalau kita tengok dalam bidang-bidang lain pun betul juga. Undang-undang pun ada nanti mazhab undang-undang yang tafsirannya begini, yang tafsirannya begitu. Dalam ekonomi pun macam tu, ada school of thought yang ikut ekonominya begini. Dalam IT katanya Syafiq pun mungkin dia ada pula school dia kan. Tafsirannya berdasarkan dia punya kerangka berfikir. Itu perkara yang hampir fitrah berlaku pada setiap disiplin lah. Okey. Tetapi dalam agama ni biasanya orang akan jadi lebih concern lah. Hal agama ni hal kebenaran. Kenapa kita nak berpecah juga, kenapa kita nak berbeza juga kan? Sebab itu saya katakan tadi, sebenarnya perkara itu dari awal zaman Islam lagi sudah berlaku perbezaan pandangan tersebut. Kadang-kadang dengan pandangan para sahabat sendiri pun sudah ada berbeza. Kenapa berlaku begitu? Kita kena faham dia sebab itu, Syafiq dan Mona. Supaya kita tidak rasa sempit dada dan keliru.
Kerana pada zaman Rasulullah SAW, segala-galanya para sahabat akan terus bertanya kepada Nabi dan mendapat jawapan yang terus daripada Nabi kan. Dan Nabi, hatta ayat Al-Quran yang turun pun, sahabat-sahabat boleh tanya kepada Nabi apa maknanya ayat ini, maka Nabi terus menyatakan. Selepas ketiadaan dan kewafatan Rasulullah SAW, dia sudah tidak ada lagi direct sources itu. Sumber yang terus itu tak ada. Maka pada ketika itu masing-masing akan cuba untuk mentafsirkan apa yang Nabi sebut tadi tu. Apa yang Al-Quran sebutkan, wahyu sebutkan. Tetapi itu bukan dalam hal-hal yang usul. Ini kita kena faham. Dalam Islam ini, hal-hal yang utama itu sudah jelas, Maulana dan Syafiq. Sebab itu kita tidak pernah bercanggah, berkhilaf dan juga bermazhab dalam hal-hal yang usul. Misalnya, kalau dalam konteks akidah, tauhid, tidak pernah ada mazhab yang Tuhan satu, ada lagi satu mazhab Tuhan dua dalam satu misalnya kan, dalam Islam, ataupun tiga dalam satu. Itu tidak ada. Kerana apa? Kerana tauhid itu cukup jelas. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal-hal itu juga merupakan ayat yang disebut muhkamat. Ayat yang maknanya itu makna yang jelas, makna yang zahir kan, muhkamat. Okey. Tetapi dalam hal-hal yang bersifat furu', yang bersifat cabangan-cabangan, yang kecil-kecil, yang merupakan perincian kepada perkara-perkara. Tadi saya bagi contoh tadi akidah. Kemudian ibadah pun begitu juga. Kita tidak akan berbeza pandangan hal-hal yang usul dalam ibadah. Misalnya bilangan solat kan. Kalau 5 waktu ni tak ada mazhab yang kata kita 15 waktu kita sehari semalam. Yang dekat Penang pula ada 31 waktu contohnya. Mungkin nak lebih banyak pahala kan. Jadi dia pun berijtihad supaya tambah rakaat lah, tambah waktu. Itu tidak berlaku kerana itu aspek-aspek usul dalam ibadah. Dalam akhlak, dan akhlak pun begitu juga. Hal-hal yang jelas kan, taat kepada ibu bapa, apa semua tu merupakan perkara yang taat kepada Rasul. Itu tidak diperlukan. Okey, yang berbeza itu adalah hal-hal yang bersifat furu'. Dalam ibadah misalnya, ialah yang Nabi pun kadang-kadang melakukan perkara itu dua-dua Nabi lakukan kan. Macam kita ambil contoh yang sekarang ni selalu kunut misalnya. Kadang Nabi berkunut, kadang Nabi tidak berkunut. Jadi itu menyebabkan para fuqaha dan usul fiqh yang menistinbat hukum misalnya, mengambil kadang-kadang hadis atau yang pandangan Nabi yang berbeza dan membuat ijtihad terhadap pandangan tersebut untuk menjadikan itu sebagai asas hukum dalam pandangan mazhab mereka. Dan itu kita tidak boleh elakkan kerana masing-masing ada kaedah dan pendekatan untuk mendekati sumber ini. Ada yang lebih bil ra'i, ada yang lebih bil asari, lebih literal sikit, apa semua. Dan itu menyebabkan ada perbezaan itu. Tetapi yang usul tadi tetap sama dan masih boleh beribadah bersama, Maulana Syafiq masih boleh pergi masjid bersama, masih boleh bekerja bersama. Tak adalah bila masuk satu ikim ke, yang itu mazhab lain tu, dia solat tempat lain, kita solat tempat lain sebab kita mazhab lain. Tidak. Dalam Islam sepatutnya semua itu boleh bersolat bersama dan kita meraihkan perbezaan pandangan. Yang paling penting ialah kita mengetahui adab kita berikhtilaf ini, Maulana Syafiq Dan mazhab ini juga dia berkaitan dengan konsistensi. Bila saya sebut tadi bahawa para ulama ini berbeza, mereka ada kaedah-kaedah yang digunakan dan penekanan yang digunakan. Sebab itu mazhab Syafi'i misalnya sedikit berbeza dari si kaedah. Mazhab Hanafi sedikit berbeza. Jadi yang itu kita boleh kena raikan perbezaan itu. Dan untuk konsistensi dan disiplin supaya semua sama, maka kita menggunakan mazhab yang sama lah dalam satu daerah. Kalau di Malaysia ni kita telah menerima mazhab Syafi'i misalnya, kita menggunakan mazhab Syafi'i supaya berlaku konsistensi dan uniformity sama. Jangan dalam mazhab je Maulana Syafi'i, dalam undang-undang negara pun kita kena ikut benda yang sama. Kalau ikut traffic light misalnya, Mona kata saya nak ikut style dekat London lah, dia lain sikit dia punya ni, atau Mesir, saya Mesir lain sikit, Mona kata dia nak makin jalan saja, berlaga lah nanti, accident lah. Jadi kita kena berlapang dada dan mengikut apa yang telah ditentukan oleh ulul amri pemerintah kita dan supaya ada keseragaman. Dan kita kena ingat
perbezaan itulah perbezaan sekali lagi furu'iyat yang tidak seharusnya menjadi isu kepada kita untuk kita berbalah dan berpecah. Jadi saya ingat itu, kalau kita faham itu, insya-Allah kita yakin bahawa mazhab itu masih perkara yang tidak bermasalah dan masih lagi dalam kerangka kita mengikut Quran dan Sunnah, bukan kita macam ada perkara lain berbeza daripada mengikut Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Baik, itu dia. Faham. Alhamdulillah. Ya, betul. Itulah dia ada kata-kata yang kata ikhtilaf la imma rahmah lil ummah. Itulah antaranya yang kita nak tahu kenapa ada khilaf ijtihad dan sebagainya. Dan Doktor, untuk waktu ini dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda yang ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp Ponti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Nilai-nilai bersama IKIM. Adil. Dari segi istilah, adil bermaksud memberi atau menunaikan hak kepada yang punya hak tadi. Ia adil juga dimengertikan sebagai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar. Saya difahamkan, sifat adil atau keadilan disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Al-Quran menekankan agar insan beriman tidak terpengaruh oleh kebencian terhadap sesuatu pihak sehingga mereka terdorong untuk berlaku tidak adil atau menzalimi seseorang atau suatu pihak. Dan perkara ini ditegaskan dalam ayat yang berikut, iaitu surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan, kerana Allah lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan, hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut kutuh buku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang menyusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama rancangan Fas'aluna, dan ialah kami dan masih lagi alhamdulillah bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syariah. Ya, betul. Kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya dan kita jemput juga sahabat-sahabat sekalian untuk anda terus sahaja ke Facebook dan juga ke YouTube IKIM, sebab sekarang kita sedang berserak langsung di situ. Kalau ada sekarang ni kan Mona, bila doktor duk cakap ni baru teringat nak tanya ni lah nak tanya tu lah kan. Boleh hantarkan ke alamat email kita fas@ikimfm.my, sebab di situ kita boleh akses pada bila-bila masa saja untuk dapatkan soalan-soalan anda. Kita teruskan Mona dengan soalan berikutnya. Ya, betul. Alhamdulillah. Untuk soalan pada waktu ini, doktor, ada yang bertanya, apakah hukum meminta sahabat bukan Islam mendoakan kesejahterakan atau kejayaan kita? Adakah dikira kita mengakui ketuhanan mereka? Bagaimana, doktor? Silakan. Okey, ini pun isu juga kadang-kadang menjadi isu. Macam mana kalau kita meminta supaya rakan bukan Islam kita berdoa untuk kejayaan dan kesejahteraan kita? Dia memang ada sedikit terikipat di situ Mona dan Syafiq, sebab ada kadang-kala kita ni berkawan dengan pelbagai kelompok dan agama dan kaum, dan rapatlah macam dalam pejabat apa semua kan, rapat.
dan hubungan kita itulah hubungan yang bersifat sosial lah. Kita, dan bila kadang-kadang kita nak periksa ke, ataupun kita nak interview ke, ataupun kita nak pergi mana-mana ujian ke apa semua, kita pun minta kat dia orang doakan saya ya, doakan saya kan, pray for me. Dia amat bergantung kepada satu niat kita lah. Kalau benda tu macam umum saja, pray for me ni macam support me kan, support me. Dan pray for me tu dalam perkataan yang umum. Dan dia pun kata God bless you kan, God bless you. Bagi saya lah, perkara macam tu dia tidak mengapa, sebab kita pun tahu itu adalah macam urusan sosial saja, dan support itu merupakan sokongan yang bersifat ialah kawan-kawan apa semua walaupun berbeza. Sama juga macam kita kata Merry Christmas, itu pun jadi isu kan. Boleh tak kita kata Merry Christmas atau mereka ucapkan Selamat Hari Raya? Kalau sama juga kalau dia orang ucap Selamat Hari Raya dan selamat itu mungkin yang mereka tujuan kepada Tuhan mereka. Kalau ikut tak boleh lah kita terima ucapan itu. Sedangkan kita boleh saja menerima ucapan kawan agama lain kita, dia kata Selamat Hari Raya ataupun May God bless you in Hari Raya. Tetapi dia ada tetapinya, Mona dan Syafiq. Kalau kita punya niat itu adalah meminta mereka mendoakan kepada Tuhan mereka yang spesifik, ataupun ada ritual yang tertentu kan, kita tahu ya kawan kita tu dia biasa pergi ke tempat semayang mereka ke, yang kita tahu itu dalam akidah Islam pastinya bertentangan kan. Dan kita yakin bahawa yang kita harus sampaikan doa kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita dah melangkaui batas tadi tu. Sebab di situ mungkin dah ada aspek niat dan juga kepercayaan kita bahawa kita pun merasai bahawa mungkin Tuhan dia pun boleh bantu kita misalnya kan. Dengan kepercayaan begitu maka kita sungguh-sungguh misalnya you minta lah dekat you punya Tuhan tu supaya saya berjaya. Itu bagi saya, bagi seorang Islam tidak ada keperluan langsung untuk kita buat begitu. Mengapa kita perlu buat begitu? Kerana kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itu merupakan Tuhan yang Maha Esa, dan kita ada, dan doa dalam Islam dia ibadah, dan dia ada dia punya bentuk dan cara dan kaifiat yang terbaik untuk kita lakukan. Maka kalau dia sudah bersifat spesifik begitu, maka bagi saya itu sudah kita macam melampaui batas syariah itu. Dan tidak ada keperluan, tidak perlu kita nak meminta perkara-perkara itu daripada kawan-kawan kita yang bukan Islam secara khusus begitu. Sekadar kita minta support mereka apa semua itu sudah cukup. Dan dulu ada kes sampai kita ada kata membuat acara-acara doa bersama apa semua. Itu semua bagi saya akan menimbul kekeliruan. Kerana nanti kita sudah mungkin akan melangkaui batas-batas yang syariat sudah tentukan dalam konteks kita berdoa, kerana doa itu bagi orang Islam adalah sebagai sebahagian daripada ibadah yang ada dia punya cara-cara dan adab-adabnya, dan kita bimbang kalau ia dilakukan dalam bentuk-bentuk yang begitu, dia akan menimbulkan pelbagai persoalan dan masalah dan kekeliruan nanti. Jadi itulah jawapan saya. Ada dua aspek begitu. Ya. Kalau sekadar sokongan begitu saja dan umum saja tidak ada masalah, tetapi kalau kita meminta doa itu dalam bentuk yang khusus, suruh dia pergi ke sana kemari atau melakukan ritual-ritual tertentu, itu sudah tidak syar'i lah. Mona dan Syafiq, wallahu a'lam. Okey, baik Doktor. Kita bawakan satu lagi soalan Doktor sebelum kita berakhir. Ada yang bertanya berkaitan mengapa Islam melebihkan lelaki dalam hukum hakam seperti pewarisan, poligami dan juga termasuk menjadi imam solat sembahyang kita. Dan mungkin ada yang wanita pun bertanya juga, kenapa lelaki je doktor boleh jadi ketua keluarga ni, lelaki je ke boleh beli beras? Tiba kan doktor. Macam mana tu? Ini soalan panjang kena terang ni. Tapi masa kita pendek, kita apa? Silakan doktor. Dia lah kadang-kadang perkara itu tidak jadi isu, tapi diisukan, dijadikan isu oleh mungkin sebahagian, terutama sekali yang pejuang hak wanita ni lah mana tapi kita faham kadang-kala perkara itu dibangkitkan kerana ada masalah kadang-kadang. Contoh, kalaulah lelaki itu sepatutnya jadi
ketua perkeluarga Syafiq tapi dia tak laksanakan dia punya tugas dengan baik. Malah dia mendera pula, menggunakan kekuatan fizikalnya itu misalnya untuk mendera isterinya. Yang ini sebenarnya menjadi fitnah kepada agama Islam itu sendiri. Sedangkan agama Islam bila meletakkan lelaki itu sebagai rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahawa lelaki itu adalah kadang-kadang dipanggil ketua, kadang-kadang dipanggil pembimbing, kadang-kadang pemelihara hak wanita, maka dia datang dengan tanggungjawab sebenarnya yang besar. Dia bukan tasyrif tapi dia taklif. Dia bukan kemuliaan semata-mata, tetapi itu adalah pertanggungjawaban. Maknanya berat sebenarnya Syafiq bila dilantik jadi ketua keluarga tu, jangan rasa wah tengok aku jadi ketua. Sebenarnya dia datang dengan tanggungjawab yang amat berat, kerana di situlah nantinya datang persoalan nafkahnya kena diberi. Di situlah persoalan leadership dalam keluarga Syafiq. Saya selalu bagi contoh lah, kalau malam-malam kalau terdengar bunyi macam berbunyi-bunyi kat luar rumah tengah malam, Syafiq tak boleh lah singgol orang sebelah. Yang pergi tengok yang, I takut lah. Fail Syafiq kalau jadi ketua macam tu. Out. Out lah. Kita dah dilantik al-qawwamun 'ala nisa. Kita kena bangun dan kerana kita kena memelihara dan protection kepada anak dan juga isteri. Dia datang dengan tanggungjawab yang berat. Jadi jangan kita sekadar merasakan bahawa kalau agama itu melebihkan lelaki itu, dia kosong, tidak ada hikmah, tapi dia penuh dengan hikmah. Begitu juga dengan pewarisan, begitu juga imam solat, dan itu semua tidak ada kena-mengena dengan lebihnya orang lelaki itu peluangnya untuk masuk syurga. Kerana peluang untuk masuk syurga, peluang untuk mendapat iman, peluang untuk mendapat ilmu itu sama Syafiq dan Mona, lelaki dan wanita. Siapa rajin menuntut ilmu, maka dia akan dapat. Siapa rajin beribadah, dia akan dapat. Siapa rajin berdoa kepada Allah Ta'ala dan berusaha, maka dia akan dapat. Jadi tidak ada kelebihan yang special sebenarnya yang terjamin. Kalau lelaki itu dia qawamun 'ala nisa je, dia ni masuk syurga lebih awal ke? Tidak ada. Malah mungkin lebih lewat. Mungkin lebih lewat kalau dia asyik fail saja dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai ketua, dan kelebihan-kelebihan yang diberi itu tidak digunakan dengan baik. Jadi kalau kita faham aspek itu, apa saja yang syariah tentukan tu kita tidak akan pertikaikan, kerana dia tidak sangat akan melibatkan potensi atau peluang kita untuk mendapat hidayah, ilmu, iman dan peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya ingat itu jawapan saya yang ringkas dan Syafiq. Masya-Allah doktor. Ya, alhamdulillah. Kalau ikutkan soalan pun kita dapat banyak juga doktor, tapi masa dah memang hampir ke penghujung pertemuan kita doktor, masya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi doktor untuk pertemuan yang akan datang menerusi isu-isu kefahaman Islam, dan juga kita buka ruang peluang kepada sahabat-sahabat kita kan untuk hantarkan pertanyaan yang mana soalan-soalan terpilih kita boleh bawa untuk perbincangan kita dalam sesi pertemuan rancangan Fas'aluna, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Dr. Jazakallah ana kulla khair. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di musim akan datang atau di bulan akan datang, insya-Allah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube. Anda boleh sama-sama dengarkan kembali di situ dan boleh share, komen, like untuk terus mendapat manfaat kita bersama, insya-Allah. Iya, betul. Dan untuk para pendengar, walaupun habis siaran untuk rancangan Fas'aluna untuk hari ini, boleh hantarkan soalan anda juga melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan untuk anda, terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Miri 104.0 FM. Tawaran menarik
Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang, dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maknanya kalau orang yang jahat, dia boleh mengugut. Kalau tidak dikawal, dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, akhirnya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu, sifat kebertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita